Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang dihormati para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berkenaan tentang Ashura. Kita bercerita dari segi sejarahnya dan tradisi ataupun adat yang ada di dalam Ashura itu. Syukur malam ni kita telah pun memasuki maghrib tadi, memasuki tanggal 8 Muharram, dan kita sedang berada pada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan beberapa nukilan ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif, sesungguhnya Allah telah memulakan waktu dalam setahun dengan bulan yang haram dan menutupnya juga dengan bulan yang haram. Haram maknanya suci. Pertama membuka waktu dalam setahun dengan bulan Muharram, tutup dengan bulan Zulhijjah. Dan tidak ada bulan dalam setahun selepas daripada bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Sebab Muharram ni dia punya keistimewaan macam bulan-bulan yang mulia yang lain. Bagi contoh bulan Ramadan. Ramadan ada Lailatul Qadar. Bermula daripada 21 sampai 30 Ramadan, itu perintan Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah bermula 9 sampai 13 Zulhijjah. Ini orang sibuk buat manasik haji dan juga ibadat korban. Adapun Muharram dia istimewa sebab pada Muharram ada 10 Muharram yang kita panggil sebagai hari Ashura 10, yang mana terlalu banyak peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dan Ashura ini benda begitu hebat. Tapi bagi orang Malaysia, Ashura ni sura, dia bubur sura itulah bubur Ashura. Sedangkan Ashura ini disambut oleh 3 golongan yang paling utama. Pertama sekali ahli sunnah wal jamaah macam kita. Yang kedua golongan Syiah Rafidah. Bagi Syiah ini adalah bulan Syahrun Niyahah, bulan meratap hiba, kerana mereka mengatakan inilah hari di mana cucu kepada Nabi SAW namanya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma terkorban ataupun dibunuh pada 10 Muharram 61 Hijrah. Jadi bila tiba Ashura, dia buat majlis begitu besar sekali, macam raya, tapi dia pukul badan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan golongan ketiga yang juga menyambut Ashura ini adalah golongan Nawasib. Siapa Nawasib? Golongan orang yang membenci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 kelompok dalam dunia yang menyambut Ashura. Ashura ini bukan sekadar kita sambut biasa, tetapi kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul laili. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, syahrullah. Ini keistimewaan Muharram, dia digelarkan bulan Allah. Ramadan tak dapat gelaran bulan Allah. Kata Nabi, puasa paling afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan semayang yang paling afdal selepas semayang fardu adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dianjurkan kita sangat untuk melakukan puasa khususnya pada hari Ashura, Yaumul Ashura. Ibnu Abbas radhiyallahu an dia ada pernah bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
fara'al yahuda tasumu yauma asyura. Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi dia puasa pada hari Asyura. Faqala ma hadha, kenapa kamu semua puasa hari ini? Mereka jawab, hadza yaumun salih, hari ini hari yang istimewa ya Rasul. Apa sebab? Hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini istimewa sebab hari inilah hari di mana Allah telah menyelamatkan kami Bani Israel daripada musuh-musuh kami. Jadi Nabi Musa telah berpuasalah pada 10 Muharram untuk nak mengingati peristiwa ini. Sebab itu Yahudi dia memang sampai sekarang dia ada satu sambutan, dia panggil sambutan Pesah. Pesah ni orang putih panggil Passover. Passover sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan. Nisan ni bukan kereta, bulan Yahudi. 14 hari bulan Nisan, orang-orang Yahudi akan buat ta'anid bi kharat ataupun ta'anid bi kharim. Panjang. Apa maknanya? Puasa. Dia puasa. Jadi Passover ini ada dicatatkan dalam kitab suci mereka, Exodus chapter 3 ayat 19 sampai 20, iaitu mereka mengenang dan bersyukur atas kejayaan mereka selepas menjadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. Jadi mereka dibebaskan dan pembebasan itu jatuh pada 10 Muharram. Jadi mereka selepas itu telah berjaya pindah ke Kanaan selepas Allah turunkan wabak di Mesir yang dikenali sebagai Makarat Mizrayim ataupun wabak Mesir, atau juga dipanggil Eser Hamakot ataupun wabak 10, 10 plagues, sebutan gitulah, 10 wabak. Dia benda ni, cerita wabak ni ada disebutkan dalam Quran. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan kami hantarkan kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda-tanda bukti yang jelas kepada mereka, tetapi mereka tetap sombong takbur dan suka menjadi kaum yang derhaka. Surah Al-A'raf ayat 133. Apakah 10 wabak itu atau 10 musibah itu? Quran dia tidak perincikan, tetapi kitab Taurat ada mencatatkan 10 peristiwa: Dam, Sarfdia, Kinim, Arab, Dever, Syekhin, Barat, Arbeh, Choshekh, Makat, Bekorot. Yang pertama, Dam. Dam ni sungai dan punca-punca air ketika itu bertukar menjadi merah macam darah, kemudian jadi darah betul. Itu direkodkan dalam Exodus chapter 7 ayat 14 sampai 25. Yang kedua, Sarfadia, iaitu munculnya reptilia yang dipercayai sebagai katak. Sebab Quran sebut katak, dalam kitab Taurat tidak dinyatakan. Ini ada dalam Exodus chapter 7 ayat 26 sampai ayat 28. Kemudian yang ketiga, Kinim. Kinim ni kutu, juga disebutkan dalam Taurat. Araf, Tuhan beri mereka ni lalat. Ada setengah riwayat sebut kumbang. Yang seterusnya Dever. Dever ni penyakit pada ternakan dan juga tanam-tanaman. Kemudian diberikan pada mereka Syekhin. Syekhin ni bisul ataupun kudih yang tak boleh diubati. Kemudian Barat. Barat ni ribut hujan batu yang diselang-selikan dengan api. Itu juga disebut dalam Exodus chapter 9 ayat 13 sampai 35. Kemudian Arbeh. Arbeh ni belalang, bukan belalang biasa, belalang juta. Banyak sekali datang. Kemudian Choshekh, iaitu diberikan kegelapan yang agak lama. Dan yang terakhir Makat Bekorot, setiap anak sulung akan mati. Setiap anak sulung mati ketika itu. Jadi, tuan-tuan kalau minat nak tengok cerita-cerita dalam kitab Taurat, dalam YouTube pun dah banyak sekarang. Dia ada buat lakonan semula
10 wabak yang berlaku kepada Bani Israel. Menginsafkan jugalah, sebab benda tu ada disebut dalam Quran tapi tidak diperincikan. Jadi bila Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi, "Bapa mu puasa?" "Kami mengenang dulu Tuhan tolong kami susah." Apa benda yang susah itu 10 perkara tadi. Jadi Nabi Musa puasa sebagai bersyukur. Jadi Nabi tanya, "Jadi mu puasa sebab Nabi Musa puasa lah?" "Lah, kami sayang Nabi Musa." Maka jawab Nabi, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Kata Nabi, banding awak dengan saya patut puasa lebih pada awak. Apa sebab? "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku dengan Musa kamcing, baik. Fasamahu wa amara bi siyamih. Maka Nabi pun puasa, dan Nabi mengarahkan dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada masa-masa yang akan datang. Hadis Bukhari dan Muslim. Ulama bahas kenapa Nabi sampai nyebut saya lagi berhak dengan Nabi Musa. Sebab kalau kita semua ingat, pertama, Nabi Musa ini adalah insan yang membantu menasihatkan Nabi ketika dapat perintah sembahyang 50 waktu. Tanpa bantuan Nabi Musa, tuan-tuan, kita punya sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa bila nampak Nabi turun, maka dia pun tanya, "Ma farada rabbuka ala ummatika?" "Ya Muhammad, Allah suruh apa pada umatmu?" "Qultu khamsina salatan." 50 waktu bang kena sembahyang. Maka kata Nabi Musa, "Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif." Dahlah, pergi balik, U-turn balik, minta dengan Tuhan bagi diskaun. Sebab umatmu dok rok cetong, tak akan mampu buat 50 waktu. 50 waktu ni tuan-tuan, kalau 24 jam bahagi 50, mana sekitar 25 minit sekali kita kena sembahyang. Kalau jadikan satu sembahyang tu 5 minit, maknanya waktu kita berehat 20 minit sembahyang, 20 minit sembahyang, 20 minit sembahyang. Tak ada kerjaan lain. Naiklah Nabi kita dapat kurang 45, turun minta kurang sampai tinggal 5. Itu pun tinggal 5, Nabi Musa kata, "Gilah, minta kurang lagi, 5 tu banyak." Kata Nabi, "Falam azal arji' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam." Saya ni dah satu kerja dah berulang ni bang, kejap jumpa Tuhan, kejap jumpa ni, malu dah nak minta 5 ni, minta berapa? Minta kurang lagi. Patutnya Nabi kita masa tu dia minta sembahyang ni setahun sekali je. Patutlah, kan lebih mudah minta setahun sekali. Tak payah pening buat SOP masjid. Kejap topeng, kejap sejadah, kejap tak payah sejadah, topeng saja. Pening kepala. Tapi kalau sembahyang setahun sekali kan senang. Jadi ringkas cerita, Nabi kita rasakan, aku denganmu, aku lagi rapat dengan Nabi Musa. Jadi itu sebab Nabi sangat menyuruh kita ini berpuasa. Dan para sahabat sendiri, kata para ulama, sangat memberi perhatian besar untuk melakukan puasa. Hatta Nabi sendiri, kata Ibnu Abbas, "Ma ra'aitun Nabi yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi ila hadzal yaum, yaum Ashura. Wa hadha syahr yakni syahr Ramadan." Saya secara peribadi, kata Ibn Abbas, tidak pernah melihat Nabi bersungguh puasa kecuali 2 masa saja. Pertama puasa Ramadan, satu lagi puasa Ashura. Kok mana pun dia akan usaha juga untuk puasa Ashura. Puasa yang lain ikut larat, masa tak larat tak larat, tapi Ashura digagahkan juga. Hadirin hadirat sekalian, apa keutamaan puasa Ashura ini? Dalam kitab Al-Muntaqa, Syarah Al-Muwatta daripada Imam Malik, disebutkan bahawasanya puasa Ashura adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Dia lebih awal berbanding dengan perintah puasa Ramadan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan masa Nabi baru-baru sampai hijrah di Madinah, kata Aisyah, Nabi sebenarnya dah pun berpuasa Ashura dan dia perintahkan orang untuk puasa Ashura. Namun apabila turun perintah wajib puasa Ramadan, maka sejak itu puasa Ashura tidak diberi penekanan. Artinya boleh ditinggalkan.
Sebab itu berdasarkan riwayat ini kata ulama, puasa Ashura yang diamalkan oleh Nabi SAW ada 4 peringkat, 4 fasa. Fasa yang pertama, Nabi sebenarnya telah pun melakukan puasa Ashura masa di Mekah. Nabi berpuasa tapi Nabi tak suruh orang puasa. Dia sendiri dah buat. Baik itu bila dia datang ke Madinah, kata ulama, dia tu dah puasa masa itu. Cuma dia terperanjat, orang Yahudi puasa juga. Itu je, dia terperanjat. Fasa yang kedua kata Ibn Rajab, fasa di mana Nabi baru saja hijrah ke Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi di sana juga telah berpuasa Ashura. Namun pada masa itu kata Ibn Rajab, perintah puasa Ramadan masih belum turun lagi. Maka pada fasa ini baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada para sahabat untuk puasa Ashura, sehingga kan dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan para sahabat mengajar anak-anak mereka yang masih muda juga untuk puasa Ashura. Dan disebutkan bahawa para sahabat dia takkan beri makan kepada anak-anaknya pada hari Ashura. Tak buat sarapan lagi dah. Mana ibu-ibu tak masak sarapan, masak tengah hari, tak ada dah. Mana awak puasa tak puasa tu awak punya pasal. Dapur tutup, kitchen close, tak ada makanan. Kalau anak lapar, kata Ibn Rajab, para sahabat ketika itu akan mengalih perhatian anak-anak dengan memberikan mereka permainan, barang toys lah, permainan. Macam kita Beyblade ke apa ke, bagi dia galik. Begitu kuatnya perintah untuk puasa Ashura sehinggakan sebahagian daripada ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahawa puasa Ashura pada fasa itu adalah bersifat wajib dan haram ditinggalkan. Sebab masa itu belum ada perintah puasa Ramadan. Jadi semua orang puasa Ashura. Fasa ketiga kata Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah fasa ketika perintah wajib puasa turun. Jadi ketika itu Nabi tidak lagi memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, dan para ulama mengatakan bahawa pada fasa ini kewajipan puasa Ashura telah dihapuskan, mansukh, dan dia menjadi istihbab, sunat yang sangat disuruh, macam wajib, bawah sikit pada wajib, istihbab. Dan fasa keempat kata Ibn Rajab, fasa terakhir menjelang Nabi SAW wafat, di mana Nabi bertekad untuk membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab atau puasa orang-orang Yahudi. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi khabar bahawa hari Ashura itu adalah hari yang juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi bila sampai cerita itu, apa kata Nabi? Faizal kana al-amul muqbil insyaallah taala. Kalau begitu ceritanya, kata Nabi, insya-Allah tahun depan, panjang umur, kata Nabi, sumnal yaumat tasi'. Kita jangan puasa 10 hari bulan saja, kita puasa 9 hari bulan. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi cakap tahun itu dia tak dan, tahun depan tu dia meninggal, wafat, dia tak dan nak laksanakan. Tapi Nabi suruh, mu kalau boleh jangan puasa Muharram 10 Muharram saja, puasa awal sehari, 9 hari bulan, 10. Itu supaya kita beza dengan puak-puak Bani Israel itu. Begitu istimewanya hari Ashura itu, sehingga kan dalam kitab ada disebutkan, ada satu riwayat dari seorang ulama salaf namanya Fathi bin Shakhraf. Dia bercerita, kuntu afattu linnamlil khubza kulla yaumin falamma kana Ashura lam yakuluhu. Kata dia, tabiat saya suka beri makan semut. Wah, ini orang Tok Wali ni lain hobi dia dengan kita. Dia suka beri semut makan. Dia suka beri semut makan roti tiap-tiap hari. Fathi bin Shakhraf ini tiap-tiap hari dia beri semut makan.
Tapi kata dia, saya perasan, falamma kana Ashura lam yakuluh. Tapi saya perasan satu hal, bila 10 Muharram Ashura saya beri makan, seekor habuk tak usik makanan saya. Semut tu kona. Yang cerita ni bukan Maharaja Lawak, ini ulama. Nak menggambarkan semut pun menghormati Ashura. Kalau tuan-tuan nak cuba, bolehlah cuba. Mana Ashura nanti 10 Muharram, malam ni kita 8, 9, 10 hari bulan. Tuan-tuan bawa roti, cuba beri makan. Tengoklah ikan ke apa, tengok. Dia makan ke tak? Contoh dia tak makan. Puasa juga. Dalam kisah lain disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya yang dinukil daripada kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan anna surada awwalu tairin sama Ashura. Burung surat adalah burung yang pertama berpuasa pada hari Ashura. Burung surat ni kuku shrine kalau orang putih panggil. Kalau orang Melayu panggil burung kelabu sayap hitam, panjang sangat nama dia. Burung kelabu, ada orang panggil burung sawah kecil, adalah. Tapi kata dalam kitab Lataiful Ma'arif, itulah burung pertama yang berpuasa. Walaupun kisah-kisah ini kita tidak tahu kesahihan dia, tetapi berita tentang disaksikan sekumpulan haiwan yang tidak mau makan pada hari Ashura kecuali selepas matahari terbenam, cerita-cerita itu memang masyhur dan ditulis dan dikisahkan oleh para ulama salaf. Artinya pengalaman masing-masing sebagai nak menunjukkan besarnya fadilat puasa Ashura. Apa ganjaran puasa Ashura? Kata Abu Qatadah, siyamu yaumi Ashura inni a'tazibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Kata Nabi, puasa pada hari Ashura, maka berharaplah aku pada Allah, ianya akan menghapuskan dosa tahun lepas, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Puasa sehari saja ampun dosa setahun yang lepas. Rugilah pada tuan-tuan, puan-puan yang ada Tuhan beri kesihatan boleh puasa, tak puasa rugi. Cuma peringatan bagi orang yang nak puasa Ashura, seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya hendaklah dia berpuasa sehari juga sebelum. Jangan tumpu pada 10 saja. Maknanya 9 Muharram pun puasa juga. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, ketika Nabi puasa hari Ashura, dia perintahkan para sahabat untuk puasa. Para sahabat pun komplain, ya Rasulullah, bapa kita nak ikut Yahudi? Kan Tuhan ajar kita ni jangan ikut Yahudi dengan orang Nasrani. Nabi kata, ya tak ya, awak betul juga. Tak apalah, kata Nabi, fa iza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'. Tak apalah, tahun ni tak dan. Tahun depan umur panjang, kita puasa 9 hari bulan. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Tapi Nabi tak dan puasa tahun depan sebab dia telah diwafatkan pada awal tahun tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berpuasalah juga pada 9 Muharram. Kata Ibnu Abbas, sumut tasi'a wal 'ashir wa khaliful yahuda. Puasalah pada 9 dan 10 Muharram dan janganlah mu nampak serupa dengan orang Yahudi. Hadis Imam Al-Baihaqi. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dia ada satu kecenderungan, dia suka orang Islam ni ada identiti sendiri. Nabi macam tak berapa gemar kalau kita ngikut-ngikut, dia tak gemar. Kita ikut benda baik tapi jangan serupa sangat. Kalau tuan-tuan perasan, dia nak kita ni berbeza dengan orang-orang yang memusuhi kita. Sebab itu dalam satu hadis sampai Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka aku anggap orang itu adalah kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagai contoh, tuan-tuan ingat lagi tak kes pertukaran kiblat? Walaupun kiblat asalnya adalah menghadap Masjidil Aqsa,
Jauh di sudut hati Nabi, dia kalau boleh biarlah kiblat ni kelai. Dan ini bukan kita yang mereka. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Allah Ta'ala iznara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Perkataan tardaha tu kita garis bawahkan. Sesungguhnya kami sering melihat kamu wahai Muhammad memandang ke arah langit. Sesungguhnya kami akan memalingkan kamu, falanuwalliyannaka, kami palingkan kamu kiblatan, ke arah kiblat, tardaha, yang kamu sebenarnya suka. Tuhan sebut redha, tarda tu redha. Tuhan tahu Nabi ni jauh dalam hati, dia tak hendak serupa dengan orang bukan Islam. Ni surah Al-Baqarah ayat 144. Sama juga kalau tuan-tuan perasan dalam bab berbuka dengan bersahur. Kenapa Nabi suruh buka derah, sahur lambat? Kan dia tak nak serupa dengan puak-puak lain. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nas fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Agama kita akan sentiasa menang selama umat dia segera berbuka. Sebab nak berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani, li'annal yahuda wan nasra yuakhirun, sebab dua puak ni dia suka lambat-lambatkan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Termasuklah juga puasa Ashura. Nabi suka kalau kita ni puasa, tapi biarlah sedikit berbeza. Baik itu kata ulama, puasa Ashura ni 3 tingkatan. Pertama, yang paling sempurna puasa 3 hari. Ini yang champion punya. Puasa 9, 10, 11. Sehari sebelum, sehari sesudah. Yang ni tahap Tok Wali lah kalau boleh buat. Tahap level yang kedua, puasa tarikh 9 dan 10 saja. Yang ini banyak disebutkan dalam hadis. Dan level yang bawah sikit adalah puasa 10 hari bulan saja. Ada yang tanya, ni puasa ni kan jatuh Jumaat, ada ustaz khabar tak boleh puasa sunat hari Jumaat? Dia apa saja hari kebesaran yang jatuh pada hari Jumaat, yang digalakkan puasa, dibenarkan puasa. Contoh hari Arafah ke, hari Ashura ke, macam dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada disebutkan, kalau hari besar yang digalakkan puasa jatuh hari Jumaat, puasa hari Jumaat itu tak ada masalah. Walaupun ada masa ustaz-ustaz beritahu tak boleh puasa Jumaat ni, puasa sunat dan macam-macam lagi, kerana Jumaat adalah hari raya orang Islam. Ya, kita setuju. Tapi yang ni hari Ashura, dia bukan datang tiap-tiap bulan, dia datang setahun sekali saja. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, puasalah. Jadi itu level yang ketiga. Dia ada level yang paling bagus sekali. Puasa Ashura ni adalah tak puasa langsung, tu pun boleh, dibenarkan juga. Jadi kalau tak puasa pun tak apa, benda tidak wajib. Sebab itu dalam hadis disebutkan, inna Ashura yaumun min ayamillah faman syaa samahu wa man syaa tarakahu. Puasa Ashura ni kata Nabi adalah satu hari di antara hari-hari Allah. Nabi sebut hari Allah, hari yang ada keistimewaan. Jadi siapa nak puasa, puasalah kata Nabi. Tetapi wa man syaa tarakahu, tapi siapa yang tak nak puasa pun tak apa kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak pilih yang mana, puasa 9, 10, 11, puasa 9 dan 10, atau puasa 10 saja, atau tak puasa langsung pun tak apa. Jadi saya ingat ramai pilih yang tak puasa langsung lah. Agaknya sebab gaji masuk, rugi kalau puasa kata dia. Baik makan nasi kukuh. Yalah, doa je lah umur panjang tahun depan. Benda ni tak dosa, tapi benda sunat yang kalau tak buat rugi, itu sajalah. Sebab kita tak tahu umur akan datang jumpa ataupun tidak. Cumanya tuan-tuan sekalian, isunya sekarang bila kita menyambut Ashura, salah satu tradisi kita di Nusantara ini adalah bubur Ashura. Orang Terengganu panggil sura. Jadi musim-musim PKP ni tak berapa jelas juga boleh ke tak sebenarnya buat sura ni. Kalau boleh kita buatlah nanti. Masjid negeri tiap-tiap tahun buat sura. Ada yang mempertikaikan, kata ngarutlah masjid buat kerjaan masuk bubur Ashura. Benda ngarut belaka, mana ngaji di mana tak tahu. Dia beginilah, tradisi muharraman kita panggil. Tradisi muharraman. Ada orang panggil tradisi suraan.
ada panggil tradisi suran. Ini adalah tradisi-tradisi yang duduk dalam istilah rites of passage, ritual pelintasan. Apa makna kalau kita kaji budaya, mengkaji adat resam tradisi, apa juga tradisi ataupun budaya dalam dunia ini, dia akan selalu diiringi dengan elemen kulineri sebagai lambang. Dan itu tak boleh elak. Kulineri ni masakan. Setiap budaya, setiap adat, dia mesti ada lambang kulineri, lambang makanan. Macam orang Islam di Nusantara, bila dia menyambut raya Idul Fitri, mesti dia buat pulut kuning, dia buat ketupat. Dia tak nak buat mi goreng mamak, dia tak nak. Boleh buat, tapi benda tu macam di luar daripada lintasan budaya. Macam tak lengkap hari raya, padahal benda tu tidak wajib. Tidak wajib ketupat, lemah, tak wajib. Tapi dia elemen kulineri dalam adat. Tak boleh nak ubah. Sama juga orang Cina, kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, tahun baru Cina dia Yisang. Orang ramai-ramai lah, dengan menteri-menteri sekali pun angkat. Wah, dia angkat ramai-ramai Yisang. Kalau orang Amerika, orang Kristian, bila dia sambut Thanksgiving Day, hari kesyukuran, dia mesti buat turki, bukan negara Turki, ayam hok gemuk tu, ayam Belanda. Dia buat ayam Belanda panggang. Ayam biasa dia tak nak. Itik Peking duck tak nak. Dia mesti nak turkey ataupun ayam Belanda. Dia macam sinonim. Sebab itu tradisi bubur Ashura kita mesti lihat sebagai tradisi yang dia tak ada kena-mena dengan syariat, tetapi dia adalah satu tradisi yang memberi warna di dalam budaya. Dia memberi satu nuansa dalam rangkaian ritual agama, iaitu sebahagian daripada proses of celebration, proses merayakan, festival ataupun rasa mengecap kegembiraan. Jadi jangan dikaitkan benda ni dengan syariat. Tak berjumpa. Dalil, kitab, hadis, Quran tak jumpa. Benda ni budaya. Dan budaya itu memang susah nak mencari dalilnya. Apatah lagi kita orang Melayu kaya budaya, kaya adat. Dia orang Melayu ni dia ada unsur ibadat dalam adat. Adat Melayu penyayang. Adat Melayu dia suka meraih tetamu. Dan bila dia raih tetamu, dia tidak raih borok, mesti makan. Dia raih mesti ada kenduri. Baik tu kita kalau jumpa kawan, mana tempat terbaik jumpa? Ngeteh lah. Kita raih dia dengan ngajak dia menjamu dia. Walaupun pada masa member tu belanja kita, tapi mesti nak jumpa makan, mencekik. Jarang kita jumpa di mana? Jumpa di perpustakaan awam Pahang. Oh, tak ada orang nak borok kat perpustakaan. Sebab dia kita raih dengan makan. Jadi orang Melayu dia suka buat makan, suka buat kenduri. Dan bila kenduri takkan duduk bersila nyuak je kerjanya. Dia masukkan, bacalah doa sikit. Lepas doa ada zikir, lama-lama ngajilah pula. Lama-lama berjanji pula. Itu yang jadi berkembang. Datang orang nak kaji, apa hukum baca Yasin dalam kenduri? Tak ada memang tak ada. Memang tak ada sebab benda ni asal daripada adat budaya yang kita masukkan elemen, jadilah tradisi yang diamalkan. Yang kedua, orang Melayu dia ada unsur adat dalam ibadat. Contohnya orang Melayu dia kalau khatam Quran beradong buat majlis besar. Sedangkan ulama dulu khatam Quran berbelah kali sebulan, tak ada buat majlis pun. Kita ada majlis. Imam Syafi'i bulan Ramadan berapa puluh kali khatam. Kalau nak buat pulut kuning, bengkok dia nak belanja orang tiap-tiap minggu nak belanja. Tak. Tapi orang Melayu dia sebab dia suka belanja makan. Khatam Quran panggil orang. Sama juga bersunat, berkhatan. Berkhatan ni ibadat, tapi orang Melayu dia suka buat adat. Orang berkhatan pergi ke klinik, selesai masalah. Dia dak bersanding. Ni zaman dulu lah, sekarang tak ada dah. Bersanding, naik tandu, pikul dia orang. 4 orang sepupu pikul. Wah. Zaman tak ada bius, berenang dalam sungai, duduk lain terjun, pada pagi sampai ke tengah hari. Siap bersanding.
Zaman sekarang dah tak ada pesanin, dia buat ritual lain pula. Panggil yang berhormat, panggil bomba. Dia siramnya semua budak-budak. Adat, cari kitab tak ada. Hukum menyiram budak-budak menggunakan paip bomba apa, tak jumpa, memang tak ada. Sebab dia adalah unsur adat dalam ibadat. Yang ketiga, orang Melayu dia ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Contohnya kita buat moreh lepas tarawih. Cari dalam kitab hukum moreh, tak jumpa. Sebab moreh ni budaya. Dia tengok orang kita sembahyang tarawih penat, 8 rakaat baca panjang. Jadi dia sian untuk imam jemaah. Geng 08 balik belaka dah. Tinggal orang pencen je habis ke 20 rakaat. Jadi untuk meraihkan 20 rakaat punya warrior hulu balang terbilang ini, masjid buat moreh, meraihkan. Buat karipak, buat lama-lama berkembang kan benda tu. Sama juga berzanji masa buat akikah. Dia akikah ni ibadat, tapi orang Melayu dia buat adat. Kalau patut akikah dapat baby, makan kurma, kita boleh buat. Masuk dalam mulut, kunyah, keluarkan biji. Ambil dalam mulut kita, masuk je lah ke budak tu. Tuan-tuan pun boleh buat, cuma kenalah basuh tangan. Awak ngisap rokok, gosok gigi dulu kan, rasa Marlboro, mulut tergeram. Pelik pula budak, apa rasa gudang garam pula dah. Gosok gigi, komo-komo dulu. Masuk, kunyah. Jangan masuk, keluar biji, masuk biji, mulut anak orang. Habis anak orang meninggal. Boleh buat, tapi kita complicated. Panggil tok imam, panggil orang kampung, buat buayan, ayah pikul anak dukung, pusing keliling. Tok imam, orang kampung yang jika masjid semua berdiri, selawat, berzanji, salallah, suka kan? Bawa dulang, ada nyor muda, ada gunting, ada garam, ada gula, ada asam keping. Macam nak masak tom yam dia buat. Padahal nak kerat rambut saja. Sebab kita suka. Cari dalam kitab tak ada. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kalau nak kaji Ashura memang tak ada, tetapi dia adalah budaya yang kita dah terima. Dan ini pun kalau ikut tradisi orang Nusantara yang sebenar, Ashura ni bukan satu je hidangannya bubur Ashura. Dia bubur Ashura tu hidangan. Dia kalau ikut sajian untuk 10 Muharram ada 40 hidangan. Tapi kita berjaya buang sikit. Tinggal bubur Ashura je. Kalau ikut kena ada damar kambing, santan kane, kembang pancawarna, kembang setaman, bumbu kinang, bubur sengkala, bubur pancawarna, cangkir gading, kembang mayang, tumpeng robyong, tumpeng kendik, nasi kuning, nasi golong, panggang ayam, pala kependem, gumano kesampar, pisang raja, daun keluih, daun beringin, tebu hitam. Banyak, 40 makanan. Tapi kita buang sikit-sikit, yang tinggal cuma bubur Ashura sahaja. Yalah, adat ni mana yang elok, kita ikut, yang salah kita betulkan saja. Usang-usang diperbaharui, lapuk-lapuk dikajangi, yang elok dipakai, yang tak elok dibuang. Kalau singkat minta dipanjangkan, kalau panjang minta dikeratkan, kalau tempah minta diperbetulkan. Itu saja. Kalau ikutkan, berapa banyak tradisi di negara kita yang kita dah buang, tradisi Muharram ni. Ada satu tradisi ni bagi rakan-rakan kita di Indonesia masih lagi ada, tapi mungkin pun dah makin berkurang. Tradisi Muharram, 10 Muharram, ada satu tradisi dipanggil tradisi kungkum. Kungkum ni dia berendam dalam sungai selama malam satu Ashura tu, ataupun ada yang setengah buat satu Muharram, ada yang buat pada 10 Muharram, mana Ashura. Tujuan dia nak bersihkan rohani dan jasmani. Berendam dalam sungai. Biasa yang tempat orang-orang nak berendam sungai adalah di Sungai Tugu Soeharto di Semarang, di Indonesia. Berendam sungai. Tempat kita ada ke? Tak ada dah. Buang dah. Kita mandi sapa tak ada dah. Mana ada? Dulu ada mandi sapa. Yang kedua, ruatan. Ruatan ini dia nak buang benda-benda malang daripada badan. Jadi dia bawa unsur-unsur magis. Antaranya dia tanam kepala kerbau. Semua buat pada 10 Muharram. Tradisi ni dah tak ada tempat kita. Yang ketiga, tradisi mubeng benteng. Ni kalau dekat Keraton Yogyakarta, upacara dia mengarak keliling bandar barang-barang pusaka. Dia keliling benteng keraton itu, dia akan pusing, dan para peserta ritual dilarang pakai alas kaki. Kasut tak boleh, selipar tak boleh, dan tak boleh bercakap.
Barang-barang pusaka ni dia pusing dekat Keraton Yogyakarta. 10 Muharram. Kita tak ada dah. Upacara tabot. Tabot ini dekat Pariaman, Sumatera Barat. Orang Melayu lah, Sumatera Barat. Dia nak mengenang kematian cucu Nabi, dia buat upacara tabot. Begitu juga upacara bulan Hasanuddin. Tak ada dah bulan Hasanuddin. Upacara di Makassar, dia buat budaya beli barang baru. Azal 10 Muharram beli barang baru. Ada dekat dengan Puri Parangkusumo di Indonesia, dia buat upacara berdoa ramai-ramai tepi pantai 10 Muharram. Tempat kita tak ada orang pergi Teluk Cipedok ramai-ramai, tak ada 10 Muharram. Ada yang buat sedekah gunung, macam-macam kalau kita nak gariskan. Sebab itu yang tinggal kepada kita sekarang ni hanyalah tinggal kacau bubur Ashura saja. Kalau bubur Ashura pun tak ada nak kacau, tuan-tuan datang makan sajalah, itu pun payah juga. Tapi sekarang ni budak-budak bubur Ashura tak makan dah. Tak apalah. Yang penting kita buat tu adalah untuk menunjukkan kegembiraan kita kerana dapat berpuasa pada 10 Muharram. Jadi kita berbuka makanlah sura. Itulah kurang lebih sejarah Ashura tu sendiri. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, kepada seluruh muslimin muslimat. Mana yang ada kesihatan bagus, cubalah untuk berpuasa pada 9, 10 dan 11 hari bulan ni. Dan kalau ada yang nak datang berbuka di masjid negeri, nak buat potluck, beritahu kepada pegawai kita boleh aturkan pula berbuka. Tapi bukan kita sedia, ni tuan-tuan nak gunakan tempat nak buka, nak sedekah, nak beri makan, bagi makan orang yang berbuka juga, beritahu kepada pegawai kita boleh aturkan. Mari kita buat dia, wah tak masalah, mari saja. Tapi puasa 9, 10, 11 ini untuk kita galakkan masyarakat kita untuk puasa bulan Ashura, musim Ashura ni. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syari ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.